Didik TV KPM. Didik TV KPM. Macam kenal. Wan, buat apa ni? Kat sini, sorang-sorang okey tak? Kenapa tak okey bagi tahu dekat saya? Tangan? Kenapa dengan tangan? Tangan patah. Aduh, tangan dia patah pula. Saya nak tolong tapi saya tak berapa nak pandai lah. Takut nanti salah tekan ke macam mana ke. Tak apa, kalau macam ni, kita cari cikgu, kita tolong cikgu, boleh? Okey. Cikgu tolong. Wan tangan patah, cikgu tolong. Salah mana cikgu ni? Hai semua, Assalamualaikum. Selamat sejahtera bersama saya Irfan Syami di saluran Didik TV KPM. Hari ini sebenarnya kita akan sama-sama belajar tentang Kadet Bomber dan Penyelamat. Jadi, Irfan bawakan seorang guru yang banyak pengalamannya. Irfan persilakan Cikgu Nabila di sini. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Terima kasih Irfan. Alhamdulillah baik. Sihat ya? Sihat. Nampaknya Cikgu pun cantik hari ni orangnya. Dan kita nak kenal dulu. Sebab orang kata tak kenal maka tak cinta. Mungkin Cikgu boleh kenalkan diri? Silakan. Okey, baik. Terima kasih. Okey, nama saya Ella Sharifah Nabila Balkis binti Ahmad Rostam dan saya merupakan seorang guru di SMK Putrajaya Persin 141 dan saya mengajar subjek bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris? Okey, tapi Cikgu juga merupakan guru Kadet Bomber dan Penyelamat. Betul. Dan saya merupakan pegawai teknikal untuk Negeri Putrajaya. Dan saya telah berkhidmat sebagai guru bomber selama 8 tahun. 8 tahun. Kalau Irfan kira dengan tangan tu Cikgu, macam banyak juga 8 tahun pengalaman tu. Jadi untuk hari ini kita akan kongsikan dengan murid-murid di rumah tentang Kadet Bomber dan Penyelamat. Sebagai permulaannya, mungkin Cikgu boleh ceritakan pengalaman Cikgu sendiri sebagai guru Kadet Bomber dan Penyelamat. Silakan Cikgu. Okey, saya telah berkhidmat sebagai guru Kadet Bomber di 3 buah sekolah dan banyak pengalaman baik, manis dan pahit juga sepanjang ada menjadi manis dan pahit, sepanjang menjadi guru Kadet Bomber. Okey. Dia time menang tu manis lah. Manis lah. Okey, itu sedikit sebanyak tentang pengalaman Cikgu. 3 buah sekolah berpindah sebagai seorang guru Kadet Bomber. Okey, itu pengalamannya 8 tahun Cikgu ya? Ya, 8 tahun. 8 tahun. Dan Tempoh yang singkat sebenarnya. Bagi saya banyak tu Cikgu. Dan walaupun Cikgu merupakan seorang guru bahasa Inggeris tetapi juga memegang jawatan sebagai seorang guru Kadet Bomber dan Penyelamat. Okey, sekarang ni Cikgu, kita nak terangkan kepada murid-murid tentang moto dan juga bendera Kadet Bomber dan Penyelamat. Jadi sekarang ni mungkin Cikgu boleh terangkan dari segi moto dulu Cikgu. Okey, tapi Irfan sebelum tu saya akan terangkan tentang saya akan terangkan sedikit tentang Kadet Bomber di sekolah. Boleh? Okey, baik. Untuk pengetahuan adik-adik semua, Kadet Bomber dan Penyelamat ialah salah satu daripada badan berreform yang terdapat di sekolah. Selain daripada ada KRS, Kadet Remaja Sekolah. Ya, Kadet Polis. Lepas tu ada Kadet Polis. Pandu Puteri. So kita ada juga Kadet Bomber dan Penyelamat. Dan kebiasaannya kita akan berlatih pada setiap hari Rabu dari jam 2.30 hingga pukul 5. Betul Cikgu, itu waktunya waktu kita untuk apa? Ada aktiviti co-curriculum. Betul. Kita akan berkumpul di padang sekolah. Seterusnya saya akan ceritakan tentang cara untuk menubuhkan Kadet Bomber dan Penyelamat di sekolah. Sebenarnya agak rumit jugalah sebab kita perlu sediakan borang penubuhan dan juga borang pendaftaran ahli. Dan borang pendaftaran ahli ni sebenarnya dilakukan setiap tahun di mana kita mendaftarkan ahli-ahli baru di peringkat sekolah. Di peringkat sekolah. Jadi apa yang pelajar perlu sediakan ialah mereka perlu sediakan surat akuan kesihatan untuk menunjukkan mereka adalah sihat untuk melakukan aktiviti Kadet Bomber dan juga mereka perlu sediakan surat kebenaran ibu bapa. Sebab itu benda yang penting lah untuk mendaftar pelajar di peringkat JPN dan juga Balai Bomber. Sebab itu adalah salah satu daripada perkara yang memang dititik beratkan sebelum didaftarkan sebagai ahli Kadet Bomber. Boleh Cikgu terangkan juga dari segi umur Cikgu. Umur berapa yang saya boleh sertai Kadet Bomber dan Penyelamat? Okay, Irfan nak jadi ke Kadet Bomber? Saya teringin lah Cikgu. Okay, Sebab tengok Cikgu kat sini, Irfan pun teringin lah.
sertai juga. Okey, baik. Macam mana? Untuk jadi cadet bomber di sekolah, ianya bermula seawal umur 13 tahun. 13 tahun, Ya. maknanya tingkatan 1. Ya, tingkatan 1. Hingga umur tingkatan 6. Tingkatan 6 Ya. ataupun 18 tahun lah. 18 tahun. Maknanya STPM pun boleh lagi terlibat sebagai seorang Ya, cadet betul. bomber. Okey, mungkin sekarang ni cikgu boleh terangkan dari segi Haifah nak tahu motor cadet bomber dan penyelamat ni macam mana cikgu? Okey, seperti mana gimmick yang kita tengok di awal permulaan tadi, Irfan tak dapat tolong pelajar tu kan? Tak dapat lah cikgu. Sebab itulah saya, cikgu kat mana? Sebab saya rasa saya tak banyak lagi ilmu nak tolong murid tadi. Wan nama dia tu. Jadi apa motor Jadi kalau kita boleh tengok, penting untuk murid-murid semua untuk menguasai ilmu-ilmu asas menyelamatkan diri seperti ini supaya kita tak panik bila berada dalam situasi seperti tadi. Betul. Situasi kebakaran ataupun situasi menyelamatkan orang. So bersesuaian juga dengan moto cadet bomber iaitu mencegah dan menyelamat. Jadi apa yang kita cuba terapkan pada murid-murid ialah kita menerapkan ilmu asas kebombaan kepada mereka supaya mereka boleh menjadi hero sebenarnya untuk menyelamatkan diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat sekeliling. Saya suka di mana cikgu cakap ahli cadet bomber dan penyelamat ni boleh dijadikan sebagai seorang hero. Tapi kalau perempuan, adakah mereka juga dikategorikan sebagai hero dalam cadet bomber ni cikgu? Tak boleh diskriminasi, Irfan. Betul juga tu. Kalau lelaki boleh jadi hero, maknanya perempuan pun boleh. Betul. Perempuan serba boleh. Jadi sebenarnya ilmu untuk menyelamatkan orang ini bukan hanya untuk lelaki, bukan hanya untuk kadet lelaki. Penting untuk kadet perempuan juga tahu tentang ilmu untuk menyelamatkan diri daripada kebakaran dan juga merawat kepatahan dan sebagainya. Sebab itulah dekat sini di sebelah Irfan ada figura seorang wanita yang merupakan guru cadet bomber dan penyelamat. Okey, sekarang ni Irfan nak tanyakan cikgu dari segi pendaftaran ahli untuk jadi cadet bomber ni macam mana? Okey, uniknya untuk cadet bomber yang mana setiap ahli tu akan dapat nombor ahli. Jadi apa yang guru-guru perlu sediakan adalah guru perlu menyediakan surat penubuhan tadi dan juga surat untuk pendaftaran supaya setiap ahli baru ni akan dibekalkan dengan nombor ahli. Okay. Jadi bukan saja pelajar tapi guru juga dibekalkan dengan nombor ahli sebenarnya. Apabila kita dapat nombor ahli ni cikgu, apa mungkin keunikan atau kelebihan kita dapat sebagai seorang ahli cadet bomber? Sebenarnya ia berbeza dengan kadet lain lah, kadet polis, Perdana dan juga Kaspa, mereka tak ada nombor ahli tu. So ini adalah salah satu keunikan yang ada pada kadet bomber. Nak menunjukkan yang kadet bomber ada sebenarnya kan. Kadet lain tak ada. So itu pun dah kira macam satu keunikan sebenarnya. Baik cikgu. Dan kalau kita berjumpa dengan rakan-rakan kita yang sama ahli cadet bomber, boleh cakap, kau nombor berapa, aku nombor berapa. Sebab kita ada ahli, nombor ahli kita sendiri. Betul. Okey, sekarang ni saya nak tanya cikgu Balkis ataupun cikgu Nabila. Sebagai seorang guru cadet bomber, mungkin cikgu boleh terangkan dari segi bendera cadet bomber. Pada pandangan Irfan, warna yang terdapat pada bendera tu, contohnya warna merah tu melambangkan apa sebenarnya? Okey, selalunya cikgu warna merah ni kita samakan dengan sifat keberanian cikgu. Betul Memang melambangkan sifat keberanian dan jati diri. Jadi seperti mana yang saya lihat sekarang di buku panduan penubuhan cadet bomber ni, dia akan menerangkan tentang warna-warna yang terdapat pada bendera yang kita dapat tengok sekarang ni. Baik. Iaitu warna merah melambangkan keberanian tadi dan juga warna kuning melambangkan taat setia kepada raja dan negara. Dan bendera ini sebenarnya terdapat pada setiap sekolah yang mana pelajar kadet akan simpanlah untuk bawa ketika perkemahan peringkat negeri dan juga kebangsaan. Setiap seorang akan ada satu bendera atau bagaimana cikgu? Setiap pelatun, Setiap pelatun. satu pelatun kebiasaannya mempunyai 16 pelajar. Satu pelatun ada 16 murid. Ya. Okey, bercakap dengan pasal pelatun ni cikgu. Kau nak tahu juga, dalam satu pelatun ni adakah mereka ni semua sama taraf ataupun ada yang pangkatnya tinggi, pangkatnya rendah atau bagaimana? Ianya bergantung kepada pemilihan guru tersebut. Maksudnya kebiasaannya kalau di sekolah saya, pelatun pertama biasanya adalah pelajar-pelajar yang memang sentiasa menyertai perkemahan dan juga pertandingan di peringkat negeri. So mereka dah mahir untuk berkawat, untuk buat ikatan dan juga beberapa pertandingan yang lain. Okey, itu kita boleh letakkan sebagai pelatun yang utama cikgu kan? Ya, pelatun utama. Okey, jadi pelatun yang kedua dan ketiga tu macam mana dari segi pemilihan? Lebih kepada seniority. Mereka akan belajar dengan abang-abang mereka di sekolah. Okey. So maksudnya setiap kali perjumpaan mungkin abang-abang ni akan ajar adik-adik ni tentang ilmu-ilmu yang mereka dapat daripada perkemahan, pertandingan peringkat negeri dan pertandingan peringkat kebangsaan. Okey, bercakap berkenaan dengan seniority. Maksudnya cikgu, kalau saya merupakan murid di tingkatan 1, mungkin saya berada pelatun yang ketiga.
ke-3, ke-4 macam tu Macam tu situ masuk cikgu ke? Bergantung pada kebolehan Irfan juga. Kebolehan, okey. Kalau Irfan ni orang yang hebat berkawat contohnya, boleh je masuk platoon 1 tadi. Maknanya hebat. So boleh guide adik-adik yang lain. Bercakap pasal itu cikgu, adakah saya akan perlu melalui proses temu duga ataupun bagaimana? Tidak, cuma boleh menunjukkan kebolehan tersebut semasa hari Rabu yang saya cakapkan tadi. Maksudnya setiap hari Rabu Irfan boleh tunjukkan kebolehan Irfan tu untuk berkawat, untuk melakukan acara-acara lain, merawat kepatahan contohnya, ataupun membuat ikatan dan simpulan. So kalau dah PAS tu maksudnya dah boleh lah masuk platoon 1. Dah kira hebat lah tu. Dah kira hebat lah tu. Okey. Jadi sebagai seorang murid cikgu, walaupun saya berada di ikatan 1, Irfan kena cuba untuk tunjukkan kebolehan Irfan sendiri supaya Irfan dapat dilihat oleh guru dan juga dapat dinilai oleh senior-senior saya yang lain lah. Itulah yang kita cuba terapkan kepada Kadet Bomber dan Penyelamat, yang mana kita cuba untuk terapkan nilai berdaya saing dan juga semangat untuk menunjukkan kebolehan mereka setiap kali melakukan apa-apa aktiviti di sekolah. Betul. Yang paling penting kita bersaing secara sihat. Ya, Jangan bergaduh-gaduh untuk tunjukkan kebolehan diri sendiri. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Inilah dia Badan Uniform Kadet Bomber dan Penyelamat bersama dengan Cikgu Nabila di sini. Okey, Cikgu, saya nak tanya dari segi sejarah, bagaimana tertubuhnya Kadet Bomber dan Penyelamat? Silakan. Okey, Irfan tahu tak kat mana sebenarnya sekolah pertama yang menubuhkan Kadet Bomber ni? Untuk soalan yang tu saya tak tahu. Tak baca buku lah ni. Okey, baik. Saya akan bagi tahu dekat murid-murid tentang sejarah Kadet Bomber dan Penyelamat. Silakan. Untuk pengetahuan semua, sekolah pertama yang menganggotai pasukan Kadet Bomber dan Penyelamat ialah sekolah MRSM Sultan Abdul Samad di Negeri Sembilan pada tahun 1985. 1985 itu Saya pun tak lahir lagi tu. Saya pun belum, Cikgu. Untuk pengetahuan Irfan juga, sekolah itu ditubuhkan pada tahun 1989 setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik. Dan dijadikan salah satu program co-curriculum bagi sekolah-sekolah menengah seluruh Malaysia. Bermula dengan MRSM Sultan Abdul Samad. Sultan Abdul Samad di Negeri Sembilan, ya. Dan selepas itu banyak lagi sekolah yang menyertai, menganggotai Kadet Bomber dan Penyelamat. Betul. Saya akan teruskan dengan objektif penubuhan. Okey, ada banyak sebenarnya objektif ni. Okey. Jadi yang pertama ialah KPM telah menetapkan supaya penerapan nilai-nilai murni, disiplin dan nilai murni dilaksanakan secara bersepadu merentasi semua aktiviti sekolah, sama ada di bilik darjah ataupun di luar bilik darjah. So ini untuk memastikan pelajar kita adalah seorang yang berdaya saing dalam co-curriculum. Maksudnya mereka bukan saja bagus dalam akademik tapi dalam co-curriculum juga. Selain itu, ianya untuk memupuk kesedaran tentang bahaya kebakaran dan langkah pencegahan. So seperti mana yang kita tengok tadi pada awal gimmick, Irfan macam panik kan? Panik lah, saya tak tahu macam mana nak tolong. Tu belum situasi kebakaran lagi. Betul, kalau kebakaran kita tak boleh panik, Cikgu kan? Betul, yang paling utama ialah kita jangan panik. Jadi seperti mana yang saya cakap tadi, tujuan penubuhan ini adalah sebenarnya untuk melatih pelajar kita untuk lebih bersedia untuk menghadapi situasi-situasi yang kecemasan seperti itu. Contohnya kebakaran, nak rawat kawan yang sakit, seperti itu. Okey, mungkin Cikgu boleh terangkan contohnya lah kalau Irfan dalam situasi berlakunya kebakaran, apakah langkah yang pertama yang paling sesuai untuk Irfan lakukan? Bergantung pada tempat juga, dekat mana tempat tu berlaku. Kalau contohnya di rumah, kalau just masak guna kuali je, Irfan just boleh ambil kain basah dan just letakkan pada permukaan kuali tu, menutupi seluruh kuali tu. Baik. Supaya api tidak marak dan tidak merebak ke tempat lain. Okay, contohnya kalau di sekolah bagaimana, Cikgu? Kalau di sekolah kita akan bergegas untuk turun ke tempat berkumpul dan dalam masa yang sama kita perlu memastikan semua pelajar tidak panik. Dan kita perlu melalui laluan-laluan kecemasan seperti mana yang telah ditetapkan. Baik, okey. Itu adalah kemenjadian seorang murid yang beranggotai Kadet Bomber dan Penyelamat. Betul. Maksudnya dekat sini, kalau kita sertai Kadet Bomber, kita akan jadi seorang yang lebih berdaya saing dan bersiap siaga untuk membantu rakan-rakan yang dalam kecemasan. Bukan itu saja, Irfan. Bukan itu sahaja. Kita juga bertujuan untuk melatih pelajar kita supaya lebih berdisiplin. Seperti mana yang kita semua tahu, Kadet Bomber ini
antara acara yang kita ajarkan pada pelajar ialah pada murid-murid ialah kawat kaki. Kawat kaki. Jadi daripada kawat kaki itu sendiri mereka akan lebih berdisiplin dan lebih fokus pada arahan. Maksudnya mereka perlu mengikut pada arahan, perlu melakukan pergerakan yang mereka dengar dan mereka perlu akur pada arahan ketua pelatun. Betul. Bercakap berkenaan dengan disiplin cikgu kan. Irfan suka bila cikgu tegaskan murid-murid yang menyertai anggota Kadet Bomber dan Penyelamat ni mereka akan lebih dengar kata atau bahasa mudahnya tak orang kata apa tak buat sesuka hati lah kan. Jadi mereka ini perlu mengikut segala yang dikatakan oleh ketua pelatun misalnya. Contohnya kan kalau datang waktu kurikulum pada hari Rabu tu kena datang awal, datang lambat dan di situlah kita membantu murid-murid untuk menjadi orang yang lebih cemerlang. Betul Irfan. Mereka perlu jadi seorang yang berdisiplin dan juga bersemangat untuk memastikan mereka dapat menunjukkan kebolehan diri mereka dalam bidang kurikulum. Okey, baik. Terima kasih cikgu atas penjelasannya. Kita dah faham dari segi sejarah dan juga objektif penubuhan Kadet Bomber dan Penyelamat. Dan mungkin cikgu boleh terangkan sikit dari segi keunikannya lagi. Apa yang menarik sangat kalau sertai Kadet Bomber ni cikgu? Okey, baik. Antara kebaikan menyertai Kadet Bomber ni juga, sebenarnya pelajar akan dapat peluang untuk berjumpa dengan jurulatih yang mana mereka adalah anggota bomber di Balai Bomber. Jadi di mana setiap kali latihan mereka akan dapat peluang untuk belajar bersama dengan jurulatih itu sendiri. Jadi jurulatih itu adalah jurulatih yang berpengalaman yang telah menyertai pelbagai misi menyelamat dan juga operasi untuk operasi-operasi yang melibatkan negara contohnya kan. Jadi mereka banyak boleh berkongsi ilmu dengan pelajar. Dan sedikit sebanyak memberikan inspirasi kepada murid-murid untuk menjadi sama seperti Abang Bomber yang datang dekat sekolah mereka. Betul. Dan mungkin boleh menanam minat mereka untuk menjadi seorang pegawai bomber juga. Betul. Saya kat sekolah cikgu rasa-rasa sekarang nak jadi dekat bomber ataupun lepas tu jadi pegawai pula. Boleh cikgu? Boleh, tapi kena serahkan 2 borang yang saya cakapkan tadi. Cakap pasal borang tadi, Irfan rasanya Irfan belum isi lagi. Tapi cikgu, sebagai seorang murid Irfan kena hantar 2 borang tadi. Ya, betul. Iaitu cikgu boleh ulang balik? Okey, untuk proses penubuhan dan juga pendaftaran. Ingat betul-betul murid ya. Apa yang murid perlu sediakan kepada guru kadet ialah surat akuan kesihatan dan juga borang kebenaran ibu bapa. So ini antara 2 borang yang perlu diserahkan untuk tujuan pendaftaran ahli baru. Okey, bercakap berkenaan dengan akuan kesihatan tu, maknanya murid-murid kena buat pemeriksaan kesihatan di klinik yang berdekatan lah cikgu ya. Sebab seperti mana yang Fuad tahu, Kadet Bomber dan Penyelamat merangkumi acara yang sangat ekstrim, contohnya kawat basah dan kawat kering. Itu nanti kita akan buat dekat Balai Bomber nanti. Dekat Balai Bomber nanti, boleh ajar Irfan sekali? Boleh. So nanti yang tu nanti melibatkan banyak pergerakan yang mungkin boleh membawa kepada kecederaan. Jadi mereka perlu memastikan mereka di tahap kesihatan yang baik. Yang paling baik. Yang paling baik, ya. Maksudnya tak boleh ada masalah kesihatan langsung kalau nak jadi ahli Kadet Bomber. Okey. Irfan pernah terdengar lagu Kadet Bomber tapi Irfan dah lupa lah cikgu. Mungkin cikgu boleh cikgu boleh nyanyikan sikit tak? Okey, boleh? So, cikgu boleh nyanyikan lah. Okey. Lepas cikgu nyanyi, kita terangkan apa maksud baik-baik lagu tersebut. Boleh. Silakan cikgu. Silakan. So, saya akan nyanyikan lagu Kadet Bomber. Okey, baik. Langkah pertama cikgu. Lanjut sikit. 1, 2, 3, mula. Kadet Bomber bersatu sama berganding bahu, pemuda-pemudi harapan tiang negara. Okey, itulah dia lagu Kadet Bomber dan Penyelamat. Mungkin sekarang ni kita nak ketahui sebab setiap lagu pasti ada maksud-maksud yang tersendiri kan. Jadi mungkin cikgu boleh ceritakan dari segi maksud lagu Kadet Bomber bersatu ni. Okey, lagu ni sendiri sebenarnya adalah untuk menaikkan semangat pelajar. Dan kalau untuk pengetahuan Irfan sendiri, lagu ni dinyanyikan setiap kali aktiviti perjumpaan dan di peringkat sekolah, di peringkat negeri dan juga di peringkat kebangsaan. Maksudnya cikgu, setiap hari Rabu tu murid-murid akan nyanyi lagu ni ke? Kadang-kadang kita skip untuk untuk membuat pelbagai lagi aktiviti lain yang terdapat dalam modul. So kalau nyanyi je mungkin akan kuranglah sikit masa untuk buat benda-benda lain kan. Sebab kita ada modul yang sangat penting untuk kita habiskan sebelum hujung tahun supaya mereka tahu dan boleh mengaplikasikan ilmu tersebut sebelum menduduki peperiksaan. Baik. Okey, jom kita bercakap berkenaan dengan lagu tadi. Okey.
Rangkaian yang pertama, Kadet Bomber Bersatu sama berganding bahu pemuda-pemudi harapan tiang negara. Apa maksudnya? Okey, itu lebih kepada kita semua tahu seperti mana saya cakap, tujuan penubuhan adalah untuk melahirkan lebih ramai hero sebenarnya. So bila mereka adalah seperti mana kita tahu, mereka adalah generasi masa yang akan datang, jadi mereka perlu menjadi seorang hero yang boleh menjadi pemuda atau pemudi harapan negara kita. Bukan sahaja lelaki tetapi perempuan juga menjadi hero dalam Kadet Bomber dan penyelamat. Kalau kita lihat kepada rangkap yang ketiga, iaitu menimba ilmu jaya demi masa hadapan, berwawasan matlamatnya pastikan berjaya. Maksudnya dekat sini Ifan rasalah maksudnya kena dapatkan ilmu sebanyak mungkin. Macam mana Irfan tahu ni? Sebab saya pernah nyanyi lagu ni, cikgu. Oh really? Okey. So sebenarnya ini adalah untuk kita terapkan semangat dekat dalam diri pelajar tu sendiri, yang mana ianya boleh membantu mereka untuk lebih berdisiplin dan juga menjadi seorang yang berdaya saing. Betul. Untuk terus berjaya dalam hidup mereka. Dan dalam masa yang sama, pendidikan itu yang kita kena utamakan. Ya, betul. Walaupun banyak aktiviti, tetapi pendidikan itu yang paling kena jaga sekali, cikgu. Paling hadapan sekali. Betul, Okey. saya setuju. Baik, Ifan rasa nak menyanyi lagu ni, tapi Ifan rasa tak seronoklah kalau kita berdua saja. Betul, betul. Apa kata sekarang ni kita panggil kawan-kawan kita, Boleh. Kadet Bomber dan Lagi penyelamat. meriah. Lagi meriah untuk sama-sama nyanyikan lagu Kadet Bomber Bersatu. Jom Okey. nyanyi sama-sama. Kadet Bomba bersatu sama berganding bahu, pemuda pemudi harapan tiang negara, jiwa raga yang murni tanggung jawab membantu, di mana jua tetap bersedia. Okey, terima kasih semua. Nampaknya berjaya kita nyanyikan lagu Kadet Bomber bersama-sama. Sonok tak sonok? Sonok, alhamdulillah. Okey, apa kata sekarang ni kita berhenti berehat dulu, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama kami dalam badan uniform Kadet Bomber dan Penyelamat. Hari ini Ifan bersama dengan Cikgu Nabila. Cikgu, dekat sebelah tu siapa? Oh, Ifan jangan tak tahu, ini Kadet Safia tau, ketua pelakon kita. Ketua pelakon? Okey, Safia Rania, betul Mungkin sekarang ni cikgu boleh ceritakan dari segi pakaian ataupun uniform lengkap. Apa yang Rania pakai sebenarnya, cikgu? Okey, jadi murid-murid kat rumah semua, ini adalah pakaian untuk ketua pelakon yang mana dipakai untuk acara kawat kaki sahaja. Jadi kalau pakai lengkap macam ni, maksudnya untuk acara kawat kaki. Okey. Kalau kita tak tahu ini acara apa, maksudnya kita tengok pada anklet, pada selempang, pada jambul. So lengkap. Okey, untuk pengetahuan murid-murid semua, ini adalah beret. Beret, okey. Ya, beret. Dan kat atas tu kita panggil apa, cikgu? Jambul. Jambul, okey. Dan untuk Kadet Bomber, logonya perlu berada di sebelah kiri. Sebelah seperti kiri mana yang murid. Kadet Safia pakai sekarang. Dan ini cara pakai selempang lah. Selempang ni untuk siapa je, cikgu? Ketua pelakon saja. Ketua Kalau pelakon Irfan nak sahaja. jadi ketua pelakon baru dapat pakai. Kalau tak dapat pakai. baik. So ini hanya untuk ketua pelakon saja. Ketua pelakon maksud saya ialah ketua yang memberi khutbah kawat. Ya. khutbah kawat. Arahan kawat. Betul. Dan kita dapat tengok ini muffler Muffler. berwarna merah untuk Kadet Bomber dan Penyelamat. Lepas tu ada anklet yang berwarna putih. Okey. Dan seterusnya kasut untuk acara kawat kaki. Baik. Yang ini sesuai untuk acara kawat kaki basah dan kering, cikgu? Tidak. Berbeza? Acara kawat kaki sahaja. Kawat basah dan kering adalah kawat operasi, bukan kawat kaki. Okey, faham. Nampak ada perbezaan di situ. Dan apa lagi yang cikgu berceritakan dari segi pakaian Rania pada hari ini? Pakaian yang dipakai oleh Kadet Safia ini adalah berbeza dengan ahli kadet yang lain kerana dia adalah ketua platoon. Jadi untuk ahli kawat yang lain, mereka tidak ada selempang. Cuma yang lain mereka ada, termasuk dengan glove, tali pinggang, anklet, semua ada. Kecuali selempang saja. Yang dekat tepi ni, cikgu, dekat tangan belah kanan ni apa? Ini adalah tanda pangkat untuk pelajar, sarjan. Sarjan. Okey. Maksudnya Rania ni sarjan dah lah. Ya. Oh Jangan tak tahu. lama, hebatlah. Ni umur berapa ke, cikgu?
14 tahun. 14 tahun dah jadi sarjan. Wah, sangat membanggakan kita lah. Dan lepas ni Rania mungkin boleh jadi pegawai juga, insyaAllah. Kita doakan. Rania okey? Okey, muka dia serius sangat tu. Takutlah bagi pandai. Sarjan kena serius kan. Maafkan saya sarjan ya. Okey. Baik, itu untuk pakaian oleh murid yang merupakan ketua pelatih. Terima Ketua kasih pelatih. Rania. Kita jumpa lagi sekejap lagi Terima kasih. Baik, bagaimana pula dengan pakaian yang saya pakai ni, cikgu? Okey. Saya pakai t-shirt ni kenapa, cikgu? Okey lah t-shirt. Okey lah. Lebih fleksibel sebenarnya. Jadi pakaian yang Irfan pakai ni adalah pakaian kod 4, iaitu pakaian seragam latihan. Dan kebiasaannya murid lebih gemar pakai pakaian seperti ini untuk setiap hari Rabu. Sebab lebih nipis, tak panas, lebih selesa, lebih mudah untuk dibasuh dan sebenarnya lebih murah berbanding dengan pakaian uniform yang lain. Baju yang pakai ni, cikgu, ada tangan panjang dan pendek ke ataupun tangan Ya, panjang betul. je? Sebenarnya tangan panjang untuk kadet perempuan dan kadet lelaki berlengan pendek. Tapi kenapa Ifan pakai yang perempuan? Tapi tak ada masalah pun sebenarnya. Oh, tak ada masalah. Tak ada masalah pun. Jangan risau, tak ada masalah. Ya, bergantung pada individu itu sendiri. Kalau mereka memilih untuk memakai pakaian lengan panjang pun okey sebenarnya, tak ada masalah. Dan kebiasaannya pelajar akan pakai bersama dengan seluar track dan juga kasut sukan. So ianya lebih fleksibel lah untuk pelajar buat aktiviti di sekolah pada setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu. Maksudnya cikgu nak kena pakai dari awal pagi ke ataupun pukul 2 tu baru tukar baju? Pada pagi. Pagi lagi. Sejak Maksudnya pagi. dari rumah tu dah pakai siap-siap Ya, pakaian betul, ni. betul. Ini nak kod nombor 3, cikgu? 4. Oh, 4. Okey. Ini untuk saya lah. Maksudnya mungkin anggota ataupun ahli kadet yang baru masuk, tingkatan 1, inilah baju untuk saya. Tapi jangan tak tahu, ada yang semangat. Dan mereka terus beli pakaian celoring ni. Oh, boleh juga, cikgu? Ya, boleh. Harganya berapa? Saya teringin nak pakai, cikgu. Ni bergantung pada tempat juga kot. Ada yang murah, ada yang mahal. Tapi pakaian ni kebiasaannya pelajar tingkatan 1 pun, murid-murid tingkatan 1 pun akan beli juga untuk pakai. So mereka lebih suka nampak smart kan. So dia orang akan beli pakaian celoring untuk pakai di sekolah pada setiap hari Rabu. Dan sebenarnya pada setiap hari Rabu, minggu ketiga setiap bulan, murid perlu memakai pakaian ini ke sekolah. Yang penuh macam ni? Ya, pakaian full ke sekolah. Minggu ketiga setiap bulan? Ya, minggu ketiga setiap bulan. Kenapa, cikgu? Kalau minggu lain tak apa pakai macam ni, tapi minggu ketiga pakai full. Pakai full macam ni. Wajib pakai yang macam ni. Okey, sebab itulah walaupun kita baru je masuk kadet bomba tapi kena beli juga baju ni. Sebab betul. minggu ketiga setiap bulan kena pakai. Ya. Okey, baik. Dah tahu baju Irfan, dah tahu baju Rania, dah tahu juga baju cikgu pula. Macam mana? Mungkin cikgu boleh ceritakan sikit. Okey. Macam banyak je paku tu, cikgu. Uish. Silakan. Okey, untuk pengetahuan murid-murid kat rumah, baju yang saya pakai sekarang adalah bush jacket dan ianya adalah baju untuk guru sahaja. Oh, guru sahaja. So Irfan tak boleh belilah. Oh, lama. Irfan pelajar kan? Betul. So ini adalah untuk pakaian guru sahaja. Jadi apa yang saya boleh kongsikan tentang baju ini ialah baju ini dipakai setiap kali ada acara di peringkat sekolah. Iaitu mungkin pada setiap hari Rabu, guru akan memilih untuk pakai pakaian ini ataupun pakaian kod 3 di belakang. Oh, yang di belakang ni. Okey, ini untuk guru jugalah. Ya, untuk guru. Lagi satu, sebab baju ni bila cikgu pakai, Irfan nampak lagi cantik dan terletak, cikgu. Okey, nak tahu juga dari segi paku yang ada ni, cikgu. Apa maksudnya? Dari segi paku yang saya pakai adalah tanda pangkat. Tanda pangkat. Okey. Untuk setiap negeri hanya seorang saja guru yang akan pakai 3 paku. Jadi contohnya untuk Putrajaya saya seorang sahaja. Wah, terbaiklah cikgu. Boleh kata bukan untuk cikgu kita. Sebab saya merupakan guru ketua guru kanan. Ketua guru kadet kanan. Baik. Jadi untuk setiap negeri yang lain ada satu juga wakil daripada guru bomba. Contohnya kita dekat Terengganu ada seorang, ada dekat Kelantan seorang. So maksudnya setiap negeri akan ada seorang guru saja yang ada 3 paku. Betul. Nak Kalau tahu ada 2 paku maksudnya peringkat daerah. Maksudnya Peringkat dia daerah. ketua di peringkat daerah. Okey, kalau 1 paku, Satu tu biasanya untuk guru baru. guru baru. Guru baru yang baru ditauliahkan, yang baru lepas kursus asas ataupun lanjutan. Maksudnya cikgu, okey, Irfan nak tanya cikgu. Dari seorang guru yang mempunyai 1 paku, macam mana, berapa tahun dia perlu ada pengalaman untuk dapat 3 paku? Selalunya lah ikut pengalaman cikgu sendiri bagaimana? Dia tak ikut tahun juga. Dia sebenarnya lebih kepada dia lebih kepada macam mana aktifnya you dekat sekolah. Maksudnya kalau guru tu seorang yang aktif terlibat dengan peringkat negeri dan juga kebangsaan, so dia akan cepatlah untuk dapat 3 paku. Tapi seperti yang saya cakap, 3 paku hanya untuk seorang guru sahaja di peringkat negeri. Peringkat negeri seorang sahaja yang akan mempunyai 3 paku di bahunya. Betul. Okey. Ifan nak tahu lagi, yang dekat sebelah kanan atas nama cikgu tu apa maksudnya, cikgu? Atas nama.
Okey, ini adalah yang dipakai oleh pegawai dan juga guru, lebih kepada sedia menyelamat lah. Lebih kepada motor kita untuk menyelamat. Baik, bila ada Kak Dadi dan cikgu lebih kita Lebih rasa semangat. lebih semangat. Betul. Itu yang kita nakkan. Betul. Okey, kalau kita lihat di sebelah kiri pula cikgu, yang ada merah kuning tu apa maksudnya? Ini lebih kepada servis, berapa lama guru tu terlibat dengan Cadet Bomber. Jadi makin panjang maksudnya makin lama lah dia terlibat dengan Cadet Bomber tu. Maksudnya akan berubah warnanya ikut servis. Negeri juga. Ada Betul. ikut servis. Kalau lagi panjang maksudnya lagi lama tempoh servis yang Betul, telah diberikan. betul. Okey, bagaimana pula dengan kasut cikgu? Adakah kasut cikgu sama macam murid punya ataupun bagaimana? Tidak. Kasut saya adalah kasut hitam biasa saja. Ini lebih kepada individu tu sendiri macam mana dia nak pakai kan. Pemilihan untuk guru tersebut. Okey, Untuk baik. keselesaan guru tersebut. Untuk keselesaan guru. Irfan, jangan lupa baju kita yang nombor 3 kat belakang. Saya Okey. belum terangkan lagi. Silakan. Baik, untuk baju yang ketiga ni adalah pakaian untuk guru juga. Yang mana mereka boleh pilih sama ada bush jacket ataupun mereka nak pakai pakaian tuck-in. Pakaian seragam tuck-in. So kebiasaannya guru akan memakai sama ada bush ataupun inilah pada setiap hari Rabu. Okey cikgu, tapi kalau dah pakai bush jacket ni tak perlu pakai beret kan cikgu? Perlu. Perlu juga. Okey. Cuma di kawasan tertutup ni tidak wajib lah. Kalau di kawasan lapangan perlu pakai. Okey, tapi kalau ikut pilihan cikgu sendiri, cikgu lebih suka pakai bush jacket ataupun baju yang kat belakang ni? Semua saya okey je. Saya Semua pakai cikgu, je. mestilah cikgu okey sebab cikgu memang seorang guru yang banyak pengalaman kan, dan bercakap berkenaan dengan mungkin saya ringkas cikgu dari segi kesesuaian aktiviti dan juga baju yang dipakai. Okey, bercakap mengenai aktiviti seperti mana yang saya cakapkan tadi, baju yang Irfan pakai ni adalah lebih fleksibel. So ini adalah lebih digemari untuk pelajar dalam aktiviti gotong royong dan sebagainya. Tapi untuk pakaian celoreng tadi yang macam Kadet Safia tunjukkan pada murid-murid tadi, ianya lebih kepada untuk acara dalam peringkat negeri, sekolah negeri dan juga kebangsaan. Contohnya untuk acara kawat kaki, untuk expect challenge, untuk ikatan dan simpulan. So mereka akan memilih untuk, bukan mereka akan memilih, mereka perlu memilih untuk memakai celoreng. Okey, itulah dia penjelasan oleh cikgu berkenaan dengan baju yang ada. Macam Irfan punya lebih fleksibel dan baju yang Safia pakai tadi tu lebih kepada aktiviti di peringkat negeri dan juga kebangsaan. Lebih formal katanya. Betul, lebih formal. Okey, terima kasih cikgu atas segala perkongsian pada segmen ini. Jadi, jom kita berhenti berehat dulu, kembali selepas ini dalam Badan Uniform, Cadet Bomber dan Penyelamat. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alamak, macam mana ni? Perut nasi terbakar pula dah. Cikgu Nabila, tolong! Tolong! Aduh, terbakar pula dah. Irfan, kenapa ni? Cikgu, perut nasi terbakar macam ni? Apa yang saya nak buat ni? Awak tak boleh panik. Saya dah cakap tadi kan awak tak boleh panik. Okey, kena tenang dulu. Tenang. Tapi dah terbakar ni macam mana? Okey, apa yang awak kena buat ialah cari kain. Cari kain? Okey. Ada kain tak? Ada. Okey, 1, 2, 3. Dah siap. Tak boleh macam ni, Irfan. Kenapa? Dia kena cari kain basah dan perlu menutupi seluruh permukaan. Bukan kain yang kecil ni boleh juga? Tak boleh. Okey. Jadi kena pakai kain basah yang besar. Yang boleh tutup semua permukaan ni. Oh, kalau hitam ni dah basah cikgu. Okey. Okey, Irfan buat. Cikgu tengok. Macam ni. Baru boleh padam api dia. Betul. Okey, baik, bersama kami dalam slot Badan Uniform, Cadet Bomber dan Penyelamat bersama dengan Cikgu Nabila di sini. Terima kasih baik Cikgu dah ajar Irfan macam mana nak tutup api tu menggunakan kain yang besar dan juga kain yang basah. Cikgu nak tanya, kenapa kita ada alat pemadam api dekat sini hari ini? Dan saiznya berbeza cikgu, ada yang besar, ada yang kecil. Apa perbezaannya? Sebenarnya hari ini cikgu akan terangkan pada murid-murid tentang dua alat pemadam api yang ada dekat atas meja ni. Nampak sama tapi berbeza sebenarnya. Nampak sama tapi tak serupa. Okey. Yang mana dulu cikgu nak terangkan? Okey, saya akan terangkan tentang debu kering dulu. Debu kering, okey. Boleh tak? Beratnya 9 kilo cikgu. Ya, tapi betul. tak apa, Irfan akan angkat untuk cikgu. Demi cikgu. Okey, terima kasih banyak. Okey, so apa yang murid-murid boleh tengok dekat atas meja ni adalah satu alat pemadam api iaitu jenis debu kering. Apa yang membezakan debu kering dan juga CO2 ialah nozzle dan juga gauge. Kebiasaannya digunakan adalah yang jenis inilah, jenis debu kering. Yang mana banyak digunakan di rumah, pejabat. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang
alat pemadam api ni. So kalau kita nampak kat sini ABC powder, that means dianya adalah untuk memadam api jenis pepejal, cecair dan juga gas. Dan Ifan tahu tak cara nak guna ni macam mana? Tak pastilah Cikgu. Ifan pernah nampak tapi tak tahu cara nak guna. Okey, sebenarnya kita akan gunakan teknik PAS, iaitu pull, aim, squeeze dan sweep. Okey, kalau bahasa Melayunya macam mana pula? Okey, dia lebih kepada kita pull Tarik. pull benda ni. Okey. And then kita akan tarik. Tarik dia. Okey, lepas tu kita aim. Jangan terus sembur ya. Kita kena aim dulu. Kita nak halakan kepada apa, Cikgu? Of course pada api itulah. Jadi kita akan hala pada api sebelum kita tekan picu ni. And then kita akan padam kebakaran tu dengan cara menyapu. Menyapu. Ya, kita sapu, sweep. So itulah cara untuk padam kebakaran sebenarnya. Okey, menggunakan ABC powder ataupun debu kering. Ya. Dan yang kita ada dekat sini adalah yang 9 kilo ni, Ifan. Patutlah berat Ifan angkat tadi, Cikgu. Dan Ifan pernah dengar, Cikgu, sebelum ni kita boleh letakkan alat pemadam api debu kering dalam kereta, betul ke? Boleh. Tapi kita akan lebih fleksibel untuk kita cari yang lebih ringan sebenarnya. Dan bukan yang 9 kilo. Kebiasaannya kita akan beli yang mungkin 1 kilo. 1 kilo? Untuk letak dalam kereta. Betul lah, Supaya Cikgu. senang untuk kita angkat kan? Takkan 9 kilo tak dalam kereta, Cikgu. Saya pun tak larat nak angkat. Betul. Kalau di rumah, Cikgu, kebiasaannya kita akan gunakan yang berapa kilo? 9 kilo di rumah. 9 atau 5. 5 lebih fleksibel ya. Senang untuk kita angkat dan guna untuk padam kebakaran. Okey, itu untuk alat pemadam api jenis debu kering yang biasa digunakan di rumah dan juga di pejabat katanya. Ya, betul. Dan Ifan, untuk kita cek alat pemadam api ni, kita perlu tengok pada gauge ni, pada tolok ni. Kalau tolok ni berada di atas, di tengah-tengah, jam 12, maksudnya dia tak bocor. Tapi kalau katalah jam tu dah beralih arah, maksudnya kita dah tak boleh pakai lah, dah rosak. Jangka hayat ni sebenarnya adalah 10 tahun. Tapi kita kena tengok pada tolok juga. Kalau tolok ni tidak berada pada garis yang sepatutnya, maksudnya dah bocor. So kita tak boleh guna. Bahaya untuk kita lah sebenarnya. Maksudnya kena beli baru pula lah, Cikgu ya? Kena servis. Kena hantar pada servis. Dan sebenarnya alat ni perlu diservis sekali untuk setahun. Okey, Cikgu cakap tadi, kalau sesiapa yang ada alat pemadam api ni kena hantar servis setahun sekali. Nak hantar kepada siapa, Cikgu? Dekat Cikgu ke, pegawai bomba ke, ataupun kepada orang yang lain? Okey, sebenarnya penting untuk kita hantar servis alat pemadam api untuk memastikan dia dalam keadaan yang baik. Dan kita perlu menghantar pada syarikat ataupun pusat servis yang telah berdaftar dengan pihak bomba dan penyelamat. Okey, itulah cara untuk kita melakukan servis ke atas alat pemadam api yang kita ada dekat rumah. Ya, betul. Okey, baik Ifan. Ifan tahu tak ada berapa komponen sebenarnya yang ada pada alat pemadam api ni? Tak pastilah, Cikgu. Ada berapa Cuba teka. Cuba teka. Okey, Ifan teka 3. Salah, ada 4. Ada 4. So ada 4 komponen utama, iaitu tabung. Yang ni tabung. Okey, yang besar ni. Tabung. Lepas tu ada hose. Lepas tu ada gauge. Ini dia panggil gauge. Ataupun yang mana tolok ya, kita cek tolok tadi melalui sini kan. Jadi kalau kita nak pastikan dia dalam keadaan yang boleh digunakan, kita perlu memastikan tolok berada di tengah-tengah. Ataupun jam 12, Cikgu. Betul, jam 12. Boleh terkurang ataupun terlebih. Ya, betul. Lepas tu lagi satu komponen utama ialah handle, yang mana kita akan guna untuk tekan untuk mengeluarkan debu kering tadi. Baik. Kalau yang ini, Cikgu, kita panggil apa? Kita pusing sikit. Okey, yang ini. Safety pin ataupun pin keselamatan. Ya, betul. Okey, itu tentang alat pemadam api bagi jenis ABC powder ataupun debu kering. Kalau yang kecil murid dekat tepi, Cikgu, itu kita panggil apa? Okey, ini adalah CO2. Okey, mungkin Cikgu boleh bawa ke sini. Ifan akan bawa yang berat ni ke sana. Sama berat je, Ifan. Sama berat je. Okey, silakan. Okey, so yang ni adalah jenis CO2. Sama juga. Okey, Cikgu, Ifan nak tanya. Cikgu cakap tadi ini alat pemadam api CO2. CO2 tu maksudnya karbon dioksida ke, Cikgu? Ya, betul. Seperti mana yang terdapat di sini, karbon dioksida. So ini adalah jenis CO2 dan kebiasaannya dia digunakan untuk memadam kebakaran yang disebabkan oleh elektrik. Okey, kebakaran yang disebabkan oleh elektrik. Ya. Okey. And then kita boleh tengok di sini ada 3 komponen. 3 komponen. Okey, kalau ini 4, yang ini 3. So apa beza dia, Ifan? Ifan boleh nampak tak apa beza dia sebenarnya? Okey, kejap. Dia kurang satu je komponen sebenarnya. Okey, tak ada tolok, Cikgu. Pandai. So tak ada tolok. So apa yang membezakan dia adalah tolok. Jadi sekiranya kita nak cam, beza dua ni kita perlu tengok pada tolok lah. So yang ni seperti mana yang kita tengok, dia tak ada tolok.
Okey. Berbeza dengan yang debu kering. Dan juga dia berbeza melalui nozzle. So nozzle dia adalah lebih besar dan panjang. Cikgu Ifan nak tanya, macam mana kita nak tahu alat pemadam api ni boleh guna lagi ke tak? Okey, kalau kita nak tahu sama ada alat pemadam api tu masih boleh digunakan ataupun tidak, kita perlu lihat pada stiker ni. Stiker, okey. Dan kita tengok pada tarikh ni. Kalau belum melepasi tarikh, maksudnya ia masih boleh digunakan. Dan kita juga boleh tengok pada safety pin. Okey, Kalau pin belum keselamatan dibuka, maksudnya kita masih boleh menggunakannya. Oh. Kalau dah terbuka ataupun dah lebih tarikh, maksudnya kita kena hantar pada pusat untuk servis. Dan untuk pengetahuan Ifan, Ya, setiap alat pemadam api ni hanya untuk sekali penggunaan sahaja. Sekali penggunaan sahaja. Maksudnya cikgu, tak bolehlah kita nak tolong jiran kalau terbakar pula kan? Sebab memang dah habis dah pun. Betul. Walaupun tak habis, tak boleh pakai untuk habis kali pun kedua. tak boleh pakai, Untuk sekali cikgu. penggunaan sahaja dia. Okey, itu yang kita kena faham, di mana setiap alat pemadam api ni boleh digunakan sekali sahaja. Walaupun ada banyak lagi tinggal, tapi nak buat macam mana kan? Kita betul. kena guna yang baru Untuk pula. keselamatan. Untuk keselamatan. Okey, terima kasih cikgu atas penjelasan yang menarik berkenaan dengan alat pemadam api ni. Ada dua jenis hari ni. Yang pertama, ABC powder ataupun debu kering. Yang kedua, CO2, karbon dioksida. Ya, betul. Okey, hari ni dah banyak Ifah belajar dengan cikgu dan mungkin sedikit rumusan tentang topik kita secara keseluruhannya. Silakan. Okey, seperti mana yang kita telah belajar tadi, pada segmen 1 kita belajar tentang pengenalan, tentang cara untuk mendaftar, tentang kelebihan menjadi ahli kadet bomber. Betul. Dan apa borang-borang yang perlu ada untuk proses pendaftaran ahli baru. Okey, Ifah nak cuba cikgu. Yang Okey. pertama, borang akuan kesihatan. Yang kedua, borang kebenaran ibu bapa. Betul? Betul. So Ifan dah boleh pakai baju ni dah. Dah boleh pakai baju tu dah? Alhamdulillah. So Okey. dah layak kan pakai celoreng. And then kemudian untuk segmen kedua kita belajar tentang sejarah dan penubuhan. Ingat lagi tak sekolah mana yang pertama menubuhkan kadet bomber? MRSM di Negeri Sembilan. Wish cemerlang ni. Dah boleh dapat Alamak. pangkat sarjan ni. Okey, seterusnya kita belajar juga tentang objektif penubuhan dan segmen yang seterusnya kita belajar tentang uniform. Betul. Dah tahu apa jenis yang ada, uniform-uniform yang ada dan kemudian kita belajar tentang alatan yang berada di atas meja ni dan cara penggunaannya. Betul. Terima kasih cikgu. Dan sedikit harapan cikgu. Adakah cikgu nak galakkan lebih ramai orang untuk menyertai kadet bomber dan penyelamat? Dengan sedikit perkongsian yang saya buat pada hari ini, saya harap adik-adik murid-murid di rumah akan lebih bersemangat dan juga berminat untuk menyertai kadet bomber dan penyelamat di sekolah. Baik, terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Nabila kerana bersama Ifan terangkan kepada kami tentang kebaikan dan keunikan untuk menyertai kadet bomber dan penyelamat. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Dan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hanya di Didik TV KPM. Bye-bye!